Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di rumahnya pada bulan Rajab, bulan Syahrullah, bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak lama lagi kita bakal berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak, dan doanya patut kita memperbanyakkan membacanya pada bulan Rajab. Allah membarik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga nanti di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami nanti ke bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala musibah, wabak yang sedang melanda dunia ini insya-Allah, agar kita dapat beramal di bulan Ramadan dengan lebih gigih lagi insya-Allah. Seperti biasa pada Jumaat yang terakhir setiap bulan kita adakan sesi Tanyalah Ustaz, yang mana kita membuka ruang kepada para jemaah untuk bertanya soalan-soalan yang mana insya-Allah kita para asatizah Masjid Muhajirin akan menjawabnya apa yang kita mampu insya-Allah. Jadi di sini ada 3 soalan. Bagaimana untuk bertanya? Ada 2 cara. Satu iaitu melalui di belakang sana ada satu tabung special, ditulis sana tabung untuk bertanya kepada yang ditanyalah Ustaz. Jadi kita akan mengambil soalan-soalan yang ada di dalamnya, kemudian kita akan menjawabnya insya-Allah pada Jumaat yang terakhir. Ataupun cara yang kedua adalah online, melalui formnya, dan formnya boleh dapat melalui poster kita insya-Allah. Jadi kita ada 3 soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Soalan yang pertama yang ditanya oleh saudara yang namanya Muhammad Saleh. Bolehkah saya berniat mandi akbar untuk mandi junub, nifas dan wiladah? Benarkah jika saya niat begitu saya tak perlu lagi mengangkat wudu? Mandi akbar atau mandi hadas besar? Jikalau begitu bagaimana kaifiatnya? Baik. Jadi pertama sekali dia pertanyaan adalah mengenai niatnya. Nah, niat apa bila seorang itu mandi junub? Niatnya ada pelbagai niat. Macam-macam niat yang boleh kita gunakan untuk yang mana kita lebih selesa. Kalau seorang itu bersih daripada haid, boleh dia katakan aku mengangkat ataupun aku mandi kerana bersih daripada haid. Kalau seorang itu bersih daripada darah wiladah, ini darah bersalin, boleh dia niat yakni aku mandi kerana bersih daripada darah wiladah. Tapi kalau nak umum, mana tak sebut haid, tak sebut junub, boleh saja seorang itu mengatakan aku niat mandi mengangkat hadas besar. Ini aku angkat hadas besar, maka terangkatlah hadas tersebut. Tak kira dah sama ada ianya haid ataupun nifas ataupun junub dan sebagainya. Kalau dia niat umum, semuanya termasuk. Maka yang sebaiknya adalah seorang itu niat nawaitu rafal hadatsil akbar, aku niat untuk mengangkat hadas yang besar. Maka semua jenis perkara yang menyebabkan seorang itu berada dalam hadas besar, dia termasuk dalam niat tersebut. Baik. Adakah benar seorang itu yang sudah mandi tidak perlu lagi mengambil wudu? Jawapannya adalah benar kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu sewaktu mandinya. Perkara yang membatalkan wudu ada 4 dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah apa pun yang keluar daripada 2 kemaluan kita, sama ada buang angin, buang air dan sebagainya. Jadi kalau seorang itu mandi dan mengalirkan air daripada atas kemudian terkentut buang angin, maka dia wudunya itu dia perlu mengambil wudu sekali lagi, kerana dia telah melakukan perkara yang membatalkan wudunya. Jadi kalau seorang itu memandi, jadi mandi dengan biasa, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka dia tidak perlu berwudu sekali lagi. Cukup mandi itu, kerana mandi itu mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Tapi dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu, seperti dia memegang alat sulitnya misalnya. Jadi bagaimana kaifiatnya mandinya?
Kita lihat kepada cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat mandinya Nabi SAW itu tak lebih daripada 6 botol air. Maknanya tak seperti kita buka satu tap, subhanallah. Tapi Nabi SAW itu tak lebih daripada 6 botol air. Maknanya Nabi SAW itu berhati-hati ataupun tidak membazir dalam mandinya. Jadi bagaimana kaifiat mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ada beberapa riwayat tentang cara mandinya Nabi SAW yang diberitakan daripada isterinya, di antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Di antara cara yang dipetik ataupun yang diambil oleh di antara ulama yang lain seperti Imam Ghazali dan sebagainya, iaitu Nabi SAW itu terlebih dahulu akan istinja. Dia akan bersihkan alat sulitnya terlebih dahulu, yang depan dan juga yang belakang. Dan waktu itu sudah niatlah untuk angkat hadas besar. Kerana tak syarat untuk seorang itu niat hadas besar bermula daripada dia menuang air daripada atas. Apa apabila dia dah masuk toilet, niatnya untuk hadas besar, itu dah jatuh dah niatnya. Dia jatuh waktu untuk dia tahu yang dimandi ini adalah mandi hadas besar. Kenapa perlu niat? Untuk bezakan antara mandi hadas atau mandi wajib dengan mandi sunnah. Kerana kita hari-hari mandi, dan juga membezakan antara mandi sunnah dengan mandi adah, mandi biasa. Kita hari-hari mandi. Jadi niat membezakan sama ada perkara yang kita lakukan itu adalah perkara ibadah ataupun tidak. Jadi bila seorang itu dah niat daripada awal, kemudian membersihkan alat sulitnya, ada kemaluannya, kemudian dia mengambil wuduk. Nabi SAW diriwayatkan Nabi SAW mengambil wuduk pada awal. Ada beberapa dia, ada kadang-kadang akhir, tapi melalui proses ini Nabi SAW akan istinja terlebih dahulu, kemudian mengambil wuduk, kemudian mengalirkan air daripada atas ke bawah. Dalam fiqh ataupun yang dalam dianjurkan oleh para ulama fikih kita, mereka membagikan anggota badan kita itu kepada 4 bahagian. Saya akan lebarkan sebagai A1, iaitu kanan. Mereka akan bagikan kepada depan 2, belakang 2. Jadi A1 kanan yang di hadapan, kemudian A2 kiri yang ada di hadapan, B1 adalah yang berada di belakang, dan B2 yang berada di sebelah kiri. Jadi mereka akan bagikan kepada 4. Jadi mereka akan mandi, iaitu mengalirkan air daripada atas, kemudian mereka akan mengalirkan yang separuh sebelah kanan terlebih dahulu, A1. A1 terlebih dahulu, gosok ataupun yang meratakan air, kenakan pastikan setiap anggota badan kena air. Kemudian sebelah belakangnya, maknanya A1 kemudian B1, A1 kemudian B1. Dah habis B1 kemudian ke A2, A sebelah kiri, sebelah di hadapan. Dah habis sebelah belakang, A ataupun B, A1, B1, A2, B2. Beginilah caranya. Kalau seorang itu lakukan demikian, takkan miss satu anggota badan pun daripada kena air. Melalui cara begitulah baru logik seorang ini Nabi SAW menggunakan air sebanyak 6 botol saja. Kerana kalau siram begitu tak cukup 6 botol, dia perlukan lebih. Mana Nabi SAW akan letak sedikit, kemudian Nabi SAW akan gosok anggota badannya. Begitu dengan wuduk. Nabi SAW wuduk dengan hanya 1 botol air. Kita subhanallah buka tap, dan banyak pembaziran yang kita lakukan. Tapi Nabi SAW hanya 1. Bagaimana boleh 1 itu cukup untuk Nabi SAW? Dan Nabi SAW mengambil sedikit, kemudian menyapunya. Jadi sapu dalam mazhab kita adalah sunnah. Sapu yang wajib, air itu mesti mengalir kena kepada setiap anggota badan. Tapi menyapunya meratakannya, iaitu dengan tangan kita, ini adalah sunnah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, jadi begitulah cara mandi kita. Kalau kita tidak mahu lagi mengangkat air wuduk selepas itu, adalah kita mengambil wuduk air ini, kita membersihkan kemaluan kita terlebih dahulu, kemudian kita mengangkat wuduk, dan kemudian kita mengalirkan air ke seluruh anggota badan kita. Okey, insyaAllah itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah soalan daripada salah seorang anak murid daripada Madrasah Irsyad.
umurnya 9 tahun. Dia tanya, dia letakkan soalannya di dalam kotak di belakang, kenapa kita mesti baca doa kunut pada solat subuh? Pertama sekali, isi kandungan doa kunut itu, iaitu Allahumma hdina fi man hadait, ianya adalah waris daripada Nabi SAW. Maknanya ianya bukan tambahan daripada, ada tambahan-tambahan yang lain seperti tadi kunut nazilah yang kita baca itu tambahan-tambahan. Tapi yang asalnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, ianya waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui cucunya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mengatakan, datuk aku mengajarkan aku untuk membaca doa ini dalam solat witir. Jadi kita katakan doa ini waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, bagaimana perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai doa kunut. Sebelum kita lihat kepada hadis-hadis, kita rujuk terlebih dahulu kepada pendapatnya para imam kita, para fuqaha kita. Apa kata 4 mazhab? Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Hanafi, doa kunut hanya dalam solat witir, tidak ada dalam solat subuh, hanya dalam solat witir, dan mereka membacanya sebelum rukuk. Dalam mazhab Imam Hanifah, mereka membaca doa kunut sebelum rukuk pada rakaat yang ketiga solat witir. Dan kita tahu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mesti solat witir setiap malam. Dan setiap malam itu ianya wajib bagi mereka, kerana mereka ada fardu dan ada wajib. Jadi dalam rakaat yang ketiga mereka membaca doa kunut. Tetapi doa kunut mereka adalah sebelum rukuk. Jadi kalau kita lihat di masjid seluruh waktu bulan Ramadan, bila berada di kita solat berjamaah, bila solat tarawih, kita lihat orang-orang yang bermazhab Imam Abu Hanifah, mereka solat bersama kita. Tapi bila solat witir, mereka tak, mereka akan pergi ke belakang. Kenapa? Pernah tak kita tanya soalannya? Kenapa mereka pergi ke belakang? Sebabnya mereka tak boleh solat 2-1. Dalam mazhab mereka, solat witir mesti 3 rakaat seperti solat maghrib. Dalam mazhab kita boleh 2 dan 1, tak ada masalah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tak boleh solat 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, tak boleh. Dalam mazhab mereka, there's no such thing as 1 rakaat. Right? Kerana itu mereka pergi ke belakang. Bukan kerana mereka tak geng dengan kita, kerana mereka berlainan pendapat. Right? Jadi, dan juga doa kunut mereka pun berbeza. Doa kunut mereka itu sebelum rukuk, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, ianya dianjurkan untuk kunut pada setiap solat subuh dan solat witir pada malam 16 Ramadan ke atas. Malam Ramadan ke atas daripada malam 16. Sebelum itu tidak ada solat, tak ada doa kunut. Dan Imam Syafi'i ada tambahan, kalau seorang itu tidak doa kunut, disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi tetap sujud sahwi itu pun sunnah, kerana yang ditinggalkan pun sunnah. Kerana dalam mazhab kita ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kita tak boleh pergi terperinci dalam hal itu. Jadi yang penting di sini adalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sunnah pada solat subuh dan sunnah pada malam 16 ke atas pada bulan Ramadan dalam solat witir rakaat yang terakhir. Dalam mazhab Imam Hanbali, doa kunut hanya dibaca dalam solat witir sepanjang tahun, tapi ianya dibaca selepas rukuk. Bezanya mereka dengan Hanafi, mazhab Imam Hanafi mereka bacanya sebelum. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka membaca seperti kita, tapi hanya membacanya dalam solat witir. Manakala mazhab Imam Malik, dalam mazhab mereka, doa kunut hanya dalam solat subuh sahaja. Hanya dalam solat subuh sahaja, selepas rukuk,
Sama ada sebelum ataupun selepas dulu boleh. Di dalam mazhab Imam Malik tidak ada doa kunut pada solat yang lain. Jadi di sini apa yang kenapa saya terangkan keempat-empat mazhab, bukan nak buat kita confuse, bukan, tapi nak terangkan bahawa doa kunut ini ada pada semua mazhab. Doa kunut ini ada pada semua mazhab. Empat-empat mazhab ada doa kunut. Hanya waktu mereka itu berbeza. Waktu mereka itu berbeza. Jadi kita pegangan mazhab Imam Syafi'i, kita pegang kepada mazhab kita yang mana Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk membacanya dalam solat subuh dan juga pada malam 16 ke atas pada solat witir. Apa dalil? Adakah Imam Syafi'i tiba-tiba datang pendapatnya begitulah? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW telah membaca doa kunut sebulan terus, one whole month, setiap waktu, bukan hanya subuh, tapi setiap waktu Nabi SAW membaca doa kunut, iaitu kunut nazilah. Kenapa Nabi SAW membaca kunut nazilah? Kerana Nabi SAW menghantar beberapa sahabat untuk ke satu kaum untuk mengajar mereka tentang Islam, tapi mereka khianat. Mereka yang minta Nabi SAW untuk menghantar orang-orang untuk mengajar Islam, tapi mereka khianat, mereka bunuh sahabat-sahabat ni. Nabi SAW marah, yani kerana kamu khianat kepada utusan aku. Jadi Nabi SAW doa berkunut nazilah selama sebulan, setiap waktu, supaya Allah turunkan azab ke atas mereka. Jadi doa kunut nazilah pun yang kita baca tadi adalah warid daripada Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini katakan Nabi SAW hanya doa kunut sebulan, kemudian berhenti, tak doa kunut lagi. Namun ada hadis yang lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bukan, Nabi SAW bukan berhenti, tapi Nabi SAW berhenti membaca doa kunut pada setiap waktu kecuali solat subuh. Kecuali solat subuh. Fa'amma fi subhi falam yazal. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Adapun kunut pada solat subuh, Nabi tak pernah tinggalkan sehingga akhir hayatnya. Sehingga akhir hayatnya. Jadi ini hadis diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa hadis ini tak diambil oleh imam yang lain? Kerana ada kelemahannya di dalam hadis ini, yang sanadnya dan sebagainya. Maka oleh kerana itu imam yang lain ihtimal mereka tak mengambil hadis tersebut. Namun kalau kita lihat Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu kriteria mazhab Imam Malik adalah beliau itu bermazhab kepada ahli Madinah. Ataupun saya nak katakan macam mana, iaitu mazhab mereka itu, mazhab Imam Malik itu, kebanyakannya adalah influence-nya adalah kerana perbuatan ahli Madinah. Kerana Imam Malik tinggal di Madinah. Ahli Madinah siapa majoritinya? Para sahabatnya Rasulullah SAW. Dan dalam mazhab Imam Malik, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap baca doa kunut pada solat subuh. Jadi dalilnya lemah, tapi amalannya kuat. Dalilnya lemah, dari segi dalil lemah, ini riwayatnya lemah, tapi perbuatan kuat. Kenapa? Kerana Imam Malik, beliau itu berhujjah dengan amalannya ahli Madinah yang kebanyakannya adalah daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Mana sahabat baca, kenapa? Kerana mereka lihat Rasulullah baca. Itu logiknya. Kerana itu doa kunut dalam mazhab kita hanyalah solat subuh. Namun ianya tetap sunnah. Kalau seorang itu tak mengamalkannya, maka ianya tetap sah solatnya. Tapi dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi kenapa juga kita kena faham ada berbezanya pendapatnya para ulama, supaya bila kita pergi ke masjid-masjid yang tertentu dan mereka tak baca doa kunut, jangan cepat marah. Jangan katakan imam ni jahil, ataupun sebaliknya, oh selama ni aku belajar salah rupanya, mana ada doa kunut. Jangan begitu. Ketahuilah, yang ruang fikih itu luas.
berbezanya pendapat antara satu sama yang lain. Bukan bererti para ulama kita ni buat sesuatu yang tak ada dasarnya, tak ada dalilnya daripada Al-Quran Al-Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan yang ketiga, ringkas sahaja. Adakah aku mengikuti sunnah jikalau aku memelihara janggut? Pertama sekali kita katakan Nabi SAW itu ada janggut. Hadisnya clear. Nabi SAW dalam Syama'il Muhammadiyah dikatakan bahawa kana Rasulullah SAW kathira sya'lil lihyah. Nabi SAW itu ada ataupun tebal lihyahnya ataupun janggutnya. Diriwayatkan bahawa janggut Nabi SAW itu segenggam. Segenggam. Apa-apa yang ada di bawah Nabi SAW akan potong. Tapi apa yang di atas itu yang akan dipelihara oleh Nabi SAW. Kami tidak akan bincangkan di sini tentang bezanya pendapat ulama tentang potong janggut kerana ada perbezaan. Tapi kami nak bincang di sini bahawa memelihara janggut adalah perkara yang sunnah kerana ianya amalan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan hendaklah seorang itu trim misainya dan memelihara janggutnya. Misai trim atau pendekkan, tapi janggut dipanjangkan. Sunnah Nabi SAW. Ada satu riwayat tapi riwayat itu lemah yang mengenai kalau seorang itu mengambil wudu, lalu air wudu itu jatuh daripada janggutnya, dosanya berturun daripada janggutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tapi kena niat, iaitu niat seorang itu bila pelihara janggut kerana ikut Nabi SAW, bukan kerana ikut filem star yang mana. Ada filem star pun ada janggut juga. Innamal amalu binniat. Sesungguhnya semua amalan bergantung kepada niat. Yang kamu ikut tu siapa? Kalau kamu ikut Rasulullah dapat pahala sunnah. Tapi kalau kamu ikut filem star kerana dia ada janggut yang tebal, handsome, nak jadi seperti dia, tak dapat pahala sunnah kerana niat kamu berbeza. Tapi itiba'un Nabi sunnah yang dituntut dalam agama. Allah SWT berfirman dalam Quran, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, kalau kamu benar-benar ikut tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Dengan ikuti aku Allah akan sayang kepada kamu, Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi ittiba' Nabi wajib, ataupun wajib dari segi kecintaan seseorang itu kepada Nabi SAW. Namun sunnah Nabi itu ada banyak. Ada sunnah Nabi dari segi pakaian, ada sunnah Nabi dari segi sifat janggut, ada sunnah Nabi dari segi serban, jubah, pakai lidah. Ini semua sunnah Nabi SAW. Tapi ada sunnah Nabi yang lebih untuk kita ikuti, sunnah akhlak. Akhlak Nabi SAW. Tak guna kita pakaian seperti Nabi, tak guna kita pegang kita simpan dari janggut sebesar seperti Nabi SAW, tapi kita tak menjaga lisan kita. Kita menghina orang. Kita rasa akulah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul kerana aku mengamalkan sunnah Nabi, dan akulah orang yang paling utama dalam Masjid Muhajirin kerana tak ada orang yang lebih panjang janggutnya daripada aku. Kalau itu sia-sia saja. Sia-sia dia seorang itu beramal dengan amalan Nabi SAW. Kalau niatnya bukan untuk itiba'in Nabi SAW, akhlak lebih utama untuk seorang itu ikuti. Kerana itu pada setiap hari Ahad, pada kuliah subuh kita membincangkan tentang akhlak-akhlak yang patut seorang itu hiasi dalam dirinya. Fikih semua orang tahu insya-Allah, halal dan haram insya-Allah seorang tahu, tapi akhlak adalah amal yang seorang itu perlu ketahui dan amalkan dalam dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah 3 soalan yang dapat kita kongsi pada hari ini. Dan kami alu-alukan kepada para jemaah yang ingin untuk bertanya soalan-soalan kemusykilan agama, boleh berikan kepada kami
ataupun melalui tabung di belakang berdekatan dengan kaunter kita untuk bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan agama, insya-Allah, dan kita akan menjawabnya pada Jumaat yang terakhir pada setiap bulan, insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.